Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan berkongsikan dan menceritakan serba sedikit tentang sukan softball. Permainan softball berasal dari permainan baseball yang terkenal di Amerika Syarikat. Pada peringkat awal, permainan ini dimainkan sebagai satu sukan rekreasi di mana permainan ini telah dipelopori oleh George Hancock pada tahun 1887. Permainan ini meskipun ada persamaannya dengan permainan baseball, tetapi dia mempunyai perbezaan yang jelas dari segi bola dan bat yang digunakan. Bola yang digunakan lebih besar dan lembut, sementara hujung bat yang digunakan lebih kecil. Permainan ini lebih popular dimainkan secara permainan di dalam gelanggang tertutup kerana dapat dimainkan dalam kawasan yang lebih kecil. Liga softball yang pertama telah dianjurkan di Minneapolis, Minnesota pada tahun 1900. Pada tahun 1926, permainan ini telah diberi nama softball oleh Walter K. Hankerson dari YMCA Denver. Pada tahun 1927, Gladys C. Palmer dari Persatuan Pendidikan Jasmani Amerika APA telah menggubal undang-undang softball untuk perempuan iaitu remaja dan dewasa. Pada tahun 1923, perwakilan daripada badan-badan yang berminat telah membentuk jawatan kuasa undang-undang bersama untuk menyelaras satu set undang-undang yang diguna pakai di peringkat kebangsaan. Pada tahun 1934, satu peraturan rasmi softball telah dikubal oleh JRC dan dicetak pada tahun 1937. Undang-undang tersebut menjadi asas kepada undang-undang yang diguna pakai sekarang. Softball mula diperkenalkan dalam Sukan Olimpik di Atlanta pada tahun 1996 dan dibuka hanya pasukan wanita sahaja. Sukan Olimpik di Sydney pada tahun 2000 menyaksikan 8 negara mengambil bahagian. Amerika Syarikat menjadi juara softball Sukan Olimpik pada tahun 2004 di Athens untuk kali ketiganya. Sejarah perkembangan sukan softball di Malaysia. Pada peringkat awal, permainan ini telah dimainkan sebagai satu sukan rekreasi. Permainan ini telah diperkenalkan oleh mubalik-mubalik Amerika pada tahun 1939 di AFC Kampar Perak. Sejak itu, beberapa pasukan telah mengadakan satu siri perlawanan persahabatan. Apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua, perkembangan permainan softball telah tergedala. Sesungguh demikian, terdapat askar-askar Jepun yang amat menggemari permainan ini dan memainkannya dengan menggunakan bola tenis. Pada tahun 1960, Encik Jack Robinson telah mengadakan klinik softball di seluruh tanah Melayu sebagai satu usaha untuk menghidupkan permainan ini. Permainan ini kemudiannya semakin diterima semula apabila beberapa negeri kembali aktif menganjurkan pertandingan softball. Pelbagai usaha terus dijalankan untuk mempopularkan lagi permainan ini termasuk menyenaraikan ke dalam program MSSM. Dalam bulan Ogos 1973, kejohanan softball kebangsaan yang pertama telah diadakan serentak dengan kejohanan softball jemputan Perak di Ipoh. Kejohanan ini disertai oleh pasukan dari 3 buah negeri iaitu Perak, Pulau Pinang dan Selangor. Kejayaan penganjuran kejohanan ini menjadikan beberapa buah negeri dan pertubuhan lain turut berminat untuk menganggotai Persatuan Softball Malaysia termasuk RAAF. Pada bulan Oktober 1976, kejohanan softball ASEAN yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur. Kejohanan yang disertai oleh 5 buah pasukan ini menyaksikan Malaysia memperolehi tempat ketiga. Pada tahun 1977, Malaysia telah menghantar pasukan softball buat pertama kalinya keluar negara dengan menyertai kejohanan softball ASEAN di Manila, Filipina. Pada tahun yang sama, kategori wanita dipertandingkan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1979 pula, permainan softball telah dimasukkan ke dalam Sukan C. Malaysia mengambil bahagian dalam kategori lelaki dan berjaya menduduki tempat ketiga. Pada tahun 1982, pasukan softball wanita Malaysia telah menyertai kejohanan softball wanita dunia kelima yang diadakan di Taipei. Okey, seterusnya kita akan membincangkan peraturan-peraturan permainan softball. Okey, pertama sekali kita akan membincangkan jumlah pemain. Di dalam permainan softball ini terdapat 2 pasukan yang akan bermain. Setiap pasukan itu mempunyai 15 orang pemain yang terdiri daripada 9 pemain utama dan lagi 6 ialah pemain simpanan.
di dalam dua pasukan tersebut terdapat pemukul dan pemadang. Tugas pasukan pemadang ni akan bermain 9 pemain yang berada di atas padang, manakala pasukan penyerang juga akan bermain 9 tetapi memasuki padang secara bergilir mengikut turutan batting list yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua kita akan pergi ke masa pertandingan. Masa pertandingan yang ditetapkan ialah 7 inning atau persamaan 1 jam 20 minit. Ikut yang mana sampai dulu. Kalau 7 inning sampai dulu, okey, kita akan ikut 7 inning. Manakala kalau minit ke sejam 20 minit sampai dahulu, kita akan mengikut 1 jam 20 minit. Yang ketiga ialah zone strike. Zone strike ni mengikut undang-undang dan peraturan softball dikira sebagai zone strike daripada dada hingga ke lutut. Untuk dikira sebagai strike, pitcher seharusnya melakukan pitch masuk ke zone strike, iaitu sama ada daripada dada hingga ke lutut. Okey, seterusnya kita akan menceritakan mengenai free walk, iaitu ataupun lari bebas. Lari bebas ini diberikan apabila pitcher pitch bola tersebut keluar daripada kawasan strike sebanyak 4 kali. Yang kedua, batter dihalang ketika berlari ke base. Dan yang ketiga, pitcher pitch bola lalu terkena kepada batter tersebut, dan disebabkan itu juga batter mendapat advantage, iaitu free walk ataupun lari bebas. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai bagaimana untuk menyingkirkan pemukul. Yang pertama, tagging sebelum pelari sampai ke base. Yang kedua, memijak base yang dituju oleh pelari. Yang ketiga, menangkap bola fly ball. Bola ditangkap sebelum bola jatuh ke tanah. Pertukaran inning ini dilakukan setelah 3 kali pemukul mati atau disingkirkan. Okey, yang seterusnya kita akan membincangkan mengenai jurulatih. Setiap pasukan mempunyai 2 orang jurulatih yang berpakaian seragam dengan pasukannya. Kedua jurulatih ini kerjanya memberi petunjuk kepada pemukul atau pelari base. Tempatnya di tempat coach box, iaitu satu berada di belah kanan diamond, satu lagi sebelah kiri diamond. Okey, seterusnya kita akan pergi ke cara memperolehi mata. Setiap pelari membuat pukulan dengan baik dan dapat kembali dengan selamat ke home plate mendapat nilai 1 mata. Seterusnya, setiap pelari yang menuju base harus ada pada base atau memijak base, tidak boleh lari lajak. Jika terlajak, runner boleh ditag oleh pemadang dan dikira sebagai out. Hanya base pertama sahaja yang boleh lari lajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Afnan bin Abdul Razak memegang kad metrik di 2019-209-1912. Jadi saya akan meneruskan penerangan video ini dengan menerangkan pakaian dan peralatan dalam permainan softball. Yang pertama, tiap-tiap pasukan dikehendaki memakai pakaian seragam sesuai mengikut jenis permainan dan undang-undang yang mengawal permainan tersebut. Kedua, nombor-nombor pada jersinya hendaklah sama dengan nombor-nombor yang didaftarkan dalam senarai pendaftaran dan mengikut undang-undang tiap-tiap permainan. Ketiga, pemakaian kasut atau boot hendaklah yang bersesuaian mengikut peraturan permainan tertentu dan pemakaian seluar ketat tight tidak dibenarkan. Keempat, jika kedua-dua pasukan memakai baju yang sama warna, pasukan yang mula-mula tercatat dalam jadual pertandingan hendaklah menukar warna bajunya. Walau bagaimanapun, bagi pihak yang telah menetapkan warna khusus
jersey MSSD oleh jawatan kuasa tekniknya, maka peraturan tersebut hendaklah dipatuhi, melainkan ada ketetapan lain mengenainya. Kelima, semua pengurus pasukan, jurulatih dan pemain mestilah memakai pakaian seragam pasukan. Keenam, nombor peserta mestilah disemat di belakang pakaian seragam pemain. Dua pasukan yang bertanding tidak dibenarkan memakai pakaian seragam yang sama warna. Dan yang ketujuh, penghadang kerongkong mesti dipakai. Topi keledar mesti dipakai oleh pemain pemukul. Bagi peralatan pula, pertama, bola. Bola tersebut mestilah berbentuk betul-betul bulat, berkelin licin, mempunyai jahitan tersembunyi atau mempunyai permukaan yang rata. Kerasnya diperbuat daripada kapuk berserat panjang mutu nombor 1 atau campuran gabus dan getah, satu campuran polisterina atau segala bahan yang disahkan oleh ISF Equipment Standards Commission. Kedua, bat atau kayu pemukul hendaklah diperbuat daripada logam, plastik, buluh, grafit, karbon, magnesium, fiberglass atau sebarang kombinasi bahan-bahan yang disahkan oleh ISF iaitu Equipment Standard Commission. Ketiga, glove. Glove yang dipakai oleh semua pemain boleh jenis beraneka warna asalkan warnanya tidak sama warna dengan bola. Keempat, mitt. Penjaga base pertama dan catcher sahaja boleh memakai mitt. Kelima, batting helmet, topi pemukul. Topi pemukul adalah diwajibkan bagi pemukul menunggu, pemukul pelari dan pelari. Keenam, mask atau penghadang muka. Mana-mana pemain, pasukan bertahan atau menyerang dibenarkan memakai topeng atau pelindung plastik. Pelindung yang retak atau telah tukar bentuk atau pelapiknya telah haus ataupun sudah tidak ada lagi, tidak boleh digunakan dan hendaklah dikeluarkan. Ketujuh, chest protector iaitu pelindung dada. Di dalam pit pantas, semua catcher dewasa atau belia diwajib memakai pelindung badan. Di dalam pit perlahan, catcher perempuan dibenarkan memakai pelindung badan. Ke-8, shin guards, pelindung kaki. Catcher peringkat dewasa dan belia diwajibkan memakai pelindung kaki yang memberi perlindungan kepada lutut. Base atau tapak pelari. Semua base selain daripada plat rumah hendaklah bersegi empat sama berukuran 38.1 cm, iaitu bersamaan dengan 15 inci dan diperbuat daripada kain canvas atau bahan-bahan lain yang sesuai, dan tebalnya tidak boleh melebihi 12.7 cm, iaitu bersamaan dengan 5 inci. Seterusnya, home plate atau tapak rumah hendaklah diperbuat daripada getah. Ia mempunyai 5 segi dengan ukuran 43.2 cm atau 17 inci lebar, melintang permukaan yang menghadapi paisa. Bahagian tepinya adalah selari dengan garisan bahagian dalam petak pemukul dan adalah 21.6 cm atau 1/2 inci panjang. Bahagian-bahagian yang meruncing ke arah catcher adalah 30.5 cm atau 12 inci panjang. Seterusnya ataupun yang terakhir adalah pitching plate atau tapak paisa. Hendaklah diperbuat daripada getah berukuran 61 cm iaitu 24 inci panjang dan 15.2 cm atau 6 inci lebar. Metrik D2020109315. Jadi saya akan menerangkan berkaitan dengan sistem pertandingan, di mana sistem pertandingan ini terbahagi kepada dua, sama ada pertandingan tersebut dijalankan secara liga ataupun kalah mati. Sebagai contohnya, cara liga 4 kumpulan iaitu kumpulan A, B, C dan D. Yang pertama adalah pusingan pertama, dan yang kedua adalah sekiranya 12 atau lebih pasukan mengambil bahagian, mereka hendaklah dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu kumpulan A, B, C dan D, dan pertandingan tersebut akan dijalankan secara liga. Bagi cara liga 3 kumpulan, yang pertama adalah pusingan pertama.
Dan sekiranya 9 hingga 11 pasukan mengambil bahagian, maka mereka hendaklah dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan A, B dan C. Dan pertandingan tersebut akan dijalankan secara liga. Bagi Johan, naik Johan dan tempat ketiga pada pertandingan tahun lalu, mereka akan ditempatkan dalam kumpulan yang berlainan. Seperti kumpulan A adalah Johan tahun lalu, kumpulan B adalah naik Johan tahun lalu, dan kumpulan C adalah tempat ketiga pada pertandingan tahun lalu. Dan pasukan-pasukan yang lain akan ditempatkan dalam 3 kumpulan tersebut melalui undian. Dan yang terakhir adalah cara liga 2 kumpulan. Yang pertama adalah pusingan pertama, dan yang kedua adalah sekiranya 6 hingga 8 pasukan mengambil bahagian, pasukan tersebut hendaklah dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan B. Seterusnya adalah contoh sesi latihan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan satu contoh sesi latihan bagi permainan softball untuk kemahiran menangkap dan membalik bola. Jadi sebelum kita lakukan aktiviti-aktiviti dalam contoh sesi latihan ini, kita lakukan aktiviti pemanasan pada bola terlebih dahulu. Jadi okey, selesai sesi pemanasan badan. Seterusnya kita teruskan dengan aktiviti perkembangan kemahiran, di mana aktiviti yang pertama kita lakukan adalah aktiviti membaling dan menangkap bola secara berpasangan. Jadi jom kita lakukan. Seterusnya adalah permainan kecil ataupun dipanggil sebagai speedy, dan permainan ini menggunakan 3 bola tenis dan mewujudkan beberapa kumpulan di mana setiap kumpulan tu terdiri daripada 4 orang ahli. Jadi setiap ahli berada pada jarak 10 meter antara satu sama lain
dan berbentuk empat segi. Jadi setiap pembaling tu mestilah membaling bola tersebut arah berlawanan jam. Jadi kumpulan yang berjaya membaling bola tersebut dengan sempurna sehinggalah kepada pembaling yang keempat akan diberikan satu markah. Jadi kumpulan yang berjaya menghabiskan ketiga-tiga bola tenis tersebut dan ianya akan dianggap sebagai pemenang sekiranya kumpulan tersebut melakukan aktiviti tersebut pada masa yang telah ditetapkan. Jadi jom saya akan tunjukkan contoh cara permainan kecil tersebut. Jadi permainan kecil itu adalah aktiviti yang terakhir dalam sesi latihan kita, dan sebelum kita tamatkan sesi latihan, kita perlulah untuk melakukan aktiviti cooling down ataupun gerakan dua badan bermula dari bawah kaki sehinggalah ke atas kepala. Jadi